kitab Syarul Ainiyah, buku surat 170, Imam Sahruwardi. Beliau adalah pembimbing tarikat, terjemah hakikat, guru para guru, tauladan para arifin dan sandaran bagi para salih. Syekh Al-Imam Syihabuddin Abu Hashim Umar bin Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Umayyah Al-Thani Al-Bakri, bernasabkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau dari kalangan Quraisy Bani Taim, penulis kitab Al-Awari. Sebab itulah dalam qasidah ini guru kami menambahkannya dan menyuruh mengikuti isinya. Beliau menuntut ilmu berdasarkan fikih mazhab Syafi'i, bahkan beliau kokoh sekali di bidang ini. Beliau juga mempelajari ilmu khilaf dan sastra Arab. Beliau mengadakan majlis ceramah selama bertahun-tahun bertempat di madrasah pamannya Abu Najib. Nasihat beliau diterima oleh segala kalangan, bahkan dalam majlisnya nampak berbagai kejadian yang luar biasa dan banyak sekali hadirin yang bertaubat dalam majlisnya. Bahkan beliau menerima surat-surat yang berisi berbagai pertanyaan dari ulama-ulama besar di masanya, dan beliau memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Kemudian beliau berhenti dari hal ini dan lebih banyak berdiam dalam rumah dan mengkhususkan diri untuk memperbanyakkan puasa, zikir dan ibadah lainnya, hingga nampaklah ketinggian darjat beliau. Bahkan dia zamannya tiada yang sebanding dengannya. Beliau menimba ilmu tasawuf, hadis dan fikih dari pamannya Syekh Abu Najib As-Sahruwardi. Beliau juga melazimkan Syekh Muhyiddin Al-Qutub Abdul Qadir Jalani, hingga suatu kali Syekh Abdul Qadir berkata kepadanya, kelak engkau akan menjadi orang besar terakhir di Iraq. Allah membukakan beliau pintu-pintu ilmu ma'rifat, cahaya, berbagai anugerah dan kedudukan tinggi di sisinya, hingga tidak diragukan lagi beliau adalah maha guru pada zamannya. Beliau juga menimba ilmu dari Syekh Abu Muhammad bin Abdullah Al-Basri. Beliau pernah bertemu dengan Syekh Ali Al-Qurdi dan beliau mengalami beberapa kejadian dengan kedua guru ini. Di pundak beliau ujung tombak pengkaderan para murid. Cukup untuk mengenal beliau, kita bisa melihat karya beliau, kitab Al-Awari, yang berisikan kandungan-kandungan makrifat yang dipenuhi dengan untayan-untayan hikmah yang sangat berharga dan dapat menghidupkan hati, juga menyembuhkannya dari penyakit. Di samping buku ini, beliau masih memiliki karya-karya tulis lainnya seperti kitab Nasyaihul Imaniyah, Kashful Fadaih Yunaniyah, kritikan tajam terhadap faham filsafat, Rahikul Makhtum dalam ilmu ma'rifat, juga buku tentang akidah yang diberi judul A'lamul Huda di samping buku-buku lainnya. Syekh Ibnu Nuqtah berkata, Syekh Syihabuddin adalah maha guru Iraq di zaman ini. Beliau adalah orang yang banyak aktivitas ibadahnya, pengorbanannya, tingkah laku terpuji dan banyak wirid meskipun sudah berusia lanjut. Ibnu Hajar berkata, beliau benar-benar maha guru di zamannya dan ujung tombak pengkaderan para murid. Beliau selalu mengajak manusia ke jalan Allah, hingga nampaklah keberkahan wejangan nasihat beliau dalam mentaubatkan para pendosa. Ulama lain berkata, beliau juga dikenal orang yang banyak menjalankan ibadah haji. Ada seorang yang menulis surat pada beliau menanyakan tentang hal ini. Beliau memberi jawaban, wahai tuanku, bila aku tinggalkan amalan aku akan terpuruk dalam kebatilan, tetapi dalam beramal ini aku masih dihinggapi rasa ujub. Dalam majlisnya, nasihat beliau banyak mempengaruhi para hadirin dan mereka menerimanya dengan hati yang terbuka. Lantaran nasihat beliau yang penuh barakah, suatu hari beliau duduk di atas kursi sambil mendendangkan sebuah syair. Tuhan, janganlah engkau menuangiku saja kerana bukan kebiasaanku. Aku pelik untuk menuangkan pada orang-orang yang duduk di sekitarku. Engkaulah zat yang maha pemurah, tiada layak dengan kemurahanmu, tidak layak dengan kemurahanmu. Engkau sia-siakan yang haus tanpa diberi minuman. Mendengar lantunan ini, para hadirin terbawa olehnya dan banyak orang yang bertaubat dalam majlis itu. Beliau dilahirkan di bulan Rajab tahun 539 Hijrah di kota Sahruwardi, sebuah daerah di Iraq. Beliau tumbuh dalam naungan pamannya Abu Najib. Di akhir umurnya beliau mengalami kebutaan dan kelumpuhan. Meski demikian, tidak pernah mengurangi aktivitas ibadahnya sedikit pun. Beliau meninggal di bulan Muharram tahun 632 Hijrah di Baghdad. Jadi ini adalah imam yang disebutkan sebagai Imam Sahruwardi. Di antaranya adalah beliau ini adalah merupakan imam yang masyhur di dalam tariqah dan juga pembimbing yang mana banyak, dan juga beliau adalah merupakan seorang yang faqih dalam mazhab Imam Syafi'i.
Beliau disebutkan sebagai seorang yang begitu zuhud dan juga seorang yang sangat saleh. Beliau adalah orang yang sangat suka di dalam bersangka baik kepada orang. Bahkan suka duduk dengan orang-orang yang baik. Sehingga dan juga banyak melakukan ibadah haji. Disebutkan dalam ibadah haji di antara peristiwa yang besar, yang menarik adalah beliau kalau pergi haji, kalau di Mina tu, kalau di masjid, ada satu masjid di Mina, beliau akan masuk, kemudian setelah solat beliau akan pergi tengok setiap orang yang ada dalam masjid tu, sehingga imam tu akan tanya kepada dia, "Wahai imam, kenapa kamu tengok muka orang, tengok begitu?" Dia kata, di kalangan kita ini ada orang-orang yang apabila memandang kepada wajahnya itu mendatangkan manfaat dan juga keberkatan. Maka aku nak tengok, walaupun banyak macam-macam, tapi aku nak tengok, mungkin aku akan kena kepada orang-orang seperti itu. Sampai begitu, walaupun beliau adalah merupakan orang yang soleh, tapi bersangka baik kepada orang lain. Itu adalah imam yang disebut Sahrawardi, yang beliau ini sangat menumpukan perhatian kepada yang disebutkan penyakit-penyakit hati. Di antaranya adalah ujub. Beliau banyak selalu pergi haji, tapi pun begitu beliau mengatakan, kenapa selalu pergi haji? Dia kata, sebab kalau aku tak buat perkara yang baik banyak, aku akan jatuh kepada perkara yang batil. Pun begitu, dengan tawaduk beliau mengatakan, aku buat pun masih lagi ada penyakit ujub. Dia katakan, maknanya dia tak ada pilihan. Dia kata, kalau tak buat perkara baik, nanti akan pergi buat perkara tak baik. Tapi buat perkara baik pun ada penyakit lain, ujub. Maknanya dia selalu merasa diri takut kepada penyakit-penyakit, khususnya penyakit ujub. Iaitu ujub ini merasa apa? Ta'ajub kepada diri, merasa hebat diri dia. Riak lain, riak nak tunjuk orang. Ujub ni tak payah tunjuk orang, tapi merasa bangga diri, merasa dirinya lebih baik kepada orang lain. Kalau bangun malam pun, saya seorang je bangun, orang lain semua tidur, rasa dia seorang. Maka ini ujub. Tapi adakah kalau ada bisikan-bisikan seperti itu, maknanya kita tak boleh buat? Maknanya aku ni tak ikhlas, malas nak buat. Tak boleh. Tak boleh berhenti, sebab kalau berhenti kita akan berada di dalam kebatilan. Sebab apabila kita buat ibadah, kita tinggalkan ibadah itu dengan sebab kita takut kita tak ikhlas atau orang akan cakap kita riak, maka ini jatuh hukum riak. Kata Imam Qadhi Al-Iyad, dia mengatakan, kalau seorang itu dianya beramal kerana orang lain, maka ini hukumnya syirik. Sebab apa? Dia nak dapatkan ganjaran daripada orang. Tapi kalau dia tidak beramal baik kerana takut orang cakap dan takut riak kepada orang, maka ini adalah riak. Maka tak ada pilihan. Disebutkan, hendaklah kamu buat amal macam mana keadaan pun, walaupun mungkin kita masih berlatih-latih untuk ikhlas, mengobati penyakit-penyakit hati, tetapi kita kena teruskan untuk beramal. Maka obat daripada yang namanya ujub dan juga yang namanya riak adalah istiqamah, konsisten buat. Apabila dah konsisten buat istiqamah, maka kita akan terubat dari penyakit riak dan ujub. Sebab apa? Pertamanya memanglah sebab apabila dah biasa buat, kita pun dah tak hairan lagi, dah jadi suatu perkara yang biasa. Yang keduanya, yang jelas sekali, sebab orang istiqamah ini, Allah kata, innal ladzina qalu rabbunallahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sebab orang istiqamah ini, dia kata, yang bagi mereka yang mengatakan sesungguhnya Tuhanku adalah Allah dan istiqamah amal, maka kenapa dia akan tenang dan dia tak lagi riak, ujub? Sebab akan diutuskan kepadanya oleh Allah malaikat yang akan membisikkan kepada dia, kamu jangan takut, jangan sedih. Maknanya tak perlu orang lain. Sekarang kamu tak takut, tak payah sedih, tak payah perlu kepada orang lain. Sekarang ni Allah akan bersama dengan kamu. Allah ada jamin kepada kamu selamatan, jangan sedih. Kat dunia kamu tak akan susah, kat akhirat kamu tak akan sedih. Dan diberikan kabar gembira. Di situ juga dia dapatkan kegembiraan yang disebut halawatul ibadah, kemanisan. Sebab sentiasa dibisikkan dengan apa? Wa abshiru, diberikan kabar gembira, bil jannati allati kuntum tu'adun, dengan syurga yang telah dijanjikan oleh Allah untuk kamu.
Itu orang-orang yang tu semakin giat ibadah. Sebab apa? Dapat gambar gembira lah daripada malaikat yang telah diutuskan oleh Allah khusus kepada orang-orang yang istiqamah di dalam amalannya. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wal akhirah. Kami adalah merupakan penjaga kepada kamu di dunia dan di akhirat. Allah berikan jaminan untuk menjaga kepada orang-orang istiqamah. Jadi tak heran dengan orang lagi. Hakala. Jadi ubahnya istiqamah. InsyaAllah lepas ini, yang ini baru kita akan masuk satu fasa yang baru di dalam syair Ainiyah ini yang dikarang oleh Imam Haddad, yang disyarahkan oleh anak muridnya Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi, iaitu kita masuk dalam bab untuk menerangkan tentang para leluhur Bani Alawi. Kita sebut, kita dah dengar, mungkin pernah dengar tarikat Ba'alawi, cara hidup Ba'alawi. Kita pergi haul Imam Haddad, di antaranya beliau adalah merupakan di antara yang menghidupkan lagi dan juga daripada tarikat Ba'alawi, jalan cara hidup Ba'alawi. Siapa itu Ba'alawi? Dan kalau kita rasa teringin atau nak ikut tarikat Ba'alawi masalah, kita nak kena tahu siapa dia, bagaimana dia mereka itu. Seperti kalau kita nak ikut tarikah juga, tarikah contohnya Naqsyabandi, nak tarikah Syadzuli, kita kena tahu juga siapa mereka itu, barulah kita ikut. Janganlah kita masuk nanti namanya tarikat dia fulan-fulan, wah masuklah, tengok lain macam je, sedap je. Tak boleh, ni siapa ni? Nanti dulu tahu dia punya apa dipanggil, sanadnya, silsilahnya, siapa dia pemimpinnya, bagaimana dia punya, barulah kita tahu betul atau tidak dan sebagainya, apa pegangannya, bagaimana rukun Islamnya, bagaimana rukun imannya, bagaimana ihsannya, baru kita boleh ikut. Jangan main ikut je dulu kemudian dah masuk dah sesat baru kita pun. Jadi diterangkan di situ untuk lebih wadih, untuk kita lebih jelas siapa yang disebutkan dengan Ba'alawi itu. Iaitu secara umumnya kita sebutkan adalah merupakan leluhur ataupun keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ianya daripada Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir yang berhijrah daripada Iraq ke Hadramaut. Kemudian nanti adalah dinisbahkan kepada salah seorang daripada anaknya yang bernama Alawi. Maka di sanalah nantinya akan nisbahkan yang namanya Ba'alawi itu. InsyaAllah nanti kita akan pergi ke arah itu. Tapi dia akan terangkan tentang bukan daripada Sayyidina Ahmad bin Isa, tapi daripada Imam Ali Zainal Abidin sendiri sampailah ke bawah nanti. Sebab itu adalah merupakan daripada dipanggil silsilahnya, sampailah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tarikah Ba'alawi bukan seperti tarikah yang lain. Tarikah yang lain lebih kepada amal seperti zikir dan sebagainya, tetapi tarikah Ba'alawi adalah cara hidup yang bertunggakkan kepada 5 asas, supaya kita faham. Jadi siapa saja walaupun dia dah ada tarikah dan sebagainya, dia boleh untuk mengambil daripada cara hidup Ba'alawi. Dan kalaupun dia tak namanya, dia ambil namanya ikut cara hidup Ba'alawi, tapi dia ada 5 tunggak itu dan memang asasnya 5 tunggak itu, dia juga disebut Ba'alawi. Sebab dia punya caranya seperti Ba'alawi, iaitu dengan tunggak ilmu. Kena belajar ilmu betul-betul. Tak boleh amal saja tapi ilmu tak belajar, tak. Ilmu kemudian amal, kemudian ikhlas, kemudian khaufullah, takut kepada Allah, dan wara'. 5 tunggak ini adalah yang disebut cara hidup Ba'alawi, yang apabila berpegang kepadanya, orang akan selamat dunia dan akhirat. InsyaAllah itu akan dibahaskan nanti pada yang akan datang, supaya kita tahu. Kita ni beruntung kalau kita betul-betul tahu dan kenal, supaya kita dapat maklumat. Sebab kadang-kadang kita dengar, kita ini, tapi kita tak dapat jelas daripada itu. Maka apabila kita pelajari, kita tahu. Maka Imam Haddad disebutkan tentang A'immah sebelumnya, seperti mana imam-imam besar yang sebelumnya. Ini sebab nak bagi tahu tarikah Ba'alawi adalah juga sebenarnya kembali kepada semua daripada orang-orang yang besar daripada kalangan tabi'in dan tabi'in. Satu. Dan juga sebenarnya tabi'in sebenarnya ikut kepada para sahabat dan keluarga Nabi. Yang mana sahabat dan keluarga Nabi ikut kepada baginda Rasulullah. Jadi kena faham ya. Jadi terangkan untuk kita jelas cara hidup mereka, baru setelah itu kita faham apa yang disebut nanti. Selesailah masalah yang kita sebut tarikah, apa itu tasawuf, apa itu sufi,
Ini kita selalu kadang-kadang orang apa sufi ni apa semua. Sufi itu kata Imam Haddad, siapa itu? Man safa minal kadar wamtala'a minal ibar wastaghna billahi anil bashar wastawa indahu al-dhahabu wal madar. Iaitu orang yang suci hatinya dari perkara yang kotor, yang tak baik. Kemudian bukan hati saja, perbuatannya daripada yang kotor. Kemudian wamtala'a minal ibar, yang penuh dirinya dengan mengambil pengajaran-pengajaran, sentiasa dia buat perkara yang baik. Kemudian dia ini tak bergantung kepada orang, kecuali bergantungan hanya kepada Allah. Wastawa indahu adh-dhahab wal madar, dan sama, dia memandang sama dia antara emas dan juga tanah, sama. Ni emas, ni tanah, tak ada masalah. Kita emas, mana nak pilih? Emas lah. Dia sama, emas dengan tanah sama. Ini orang sufi disebut. Atau tasawuf itu paling senang untuk kita faham, al-khuruj min kulli khuluqin dani wad-dukhul fi kulli khuluqin sani. Keluar daripada semua sifat atau akhlak yang keji, memasuki kepada seluruh akhlak yang terpuji. Itu tasawuf. Jadi apa yang tak betulnya? Betul lah, memang semua orang nak kena begitu. Bahkan Nabi diutuskan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, seolah-olah ianya adalah merupakan matlamat utama diutuskan baginda Rasulullah SAW. Jadi demikian apa yang disebutkan daripada sifat-sifat dan juga nasihat dan juga apa sebagainya, sebenarnya kita nak kena ambil pengajaran dan juga menjadi ukuran kepada kita untuk kita faham kita ni sangat jauh ketinggalan dari mereka yang benar-benar nak dekat dan juga mengharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita tahu mereka demikian, sepatutnya kita lebih bertambah semangat lagi untuk kita bersikap dan juga bersifat dengan sikap dan sifat yang baik seperti mana yang mereka contohkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Ada apa-apa nak tanya kepada Isra sikit-sikit? Ya. Macam apa menuntut ilmu tu wajib. Ya. Ilmu tauhid tu setakat mana kita dia tahu dia penuh dengan kewajipan. Wajibnya untuk kita belajar bertauhid itu adalah ilmu yang mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedemikian sebab itu para ulama dulu khususnya seperti Abu Hasan Al-Asy'ari menyusun kitab-kitab yang ianya disebut memadai bagi orang-orang awam, sehingga di antara kitab yang masyhur disebut untuk orang awam adalah Aqidatul Awam, iaitu orang yang mana memadai dengan mengetahui hal ini bermakna dia sudah terlepas dari tanggungjawab mengenal kepada Allah dan mengenal kepada akidah disebut, iaitu sifat 20 bagi Allah, wajib, mustahil, harus bagi Rasul, wajib, mustahil, harus. Itu di antara yang disebutkan, dan rukun-rukun iman dan sebagainya lah. Jadi ini sudah memadai untuk kita panggil had yang melepaskan seseorang itu daripada kewajipan dia untuk belajar akidah. Maknanya hatta dikatakan dalam mazhab Asy'ariyah, bila seorang itu kenal kepada Allah memadai dengan dia dengan berdalilkan dengan dalil yang bukannya luas, mujmal saja, bukan mufassal, secara ijmal, maknanya Allah tu wujud, ada, mana tahu ni ada alam ni, cukup memadai untuk dia. Jangan dia Allah ada, kenapa cakap Allah ada? Sebab ayah kata ada. Tak boleh. Tak tahu ada tak ada, entah ada tak, tapi kata ada lah. Tak boleh. Dia mesti walaupun tanpa daripada dia syarahkan dengan dalil naqli atau akli, tak apa, tapi dia betul kenal dan dia yakin, itu memadai untuk dia. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah kita akan jumpa pada minggu depan InsyaAllah. Dan mudah-mudahan majlis ta'lim ini kita akan teruskan dan juga memberikan manfaat kepada yang berada bersama dengan kita, sama ada saya dan juga kita semua, insya-Allah bermanfaat.
Dan mudah-mudahan ilmu ini adalah ilmu yang diamalkan, menjadi ilmu yang barakah, bermanfaat, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu dipermudahkan oleh Allah untuk kita beramal. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita, dan kita diberikan oleh Allah keberkatan dalam kehidupan kita, sehinggalah nantinya kita akan mendapatkan ke syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan segala hajat-hajat kita, dilapangkan dan dimudahkan segala urusan kita, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maghfirah, keampunan, dan diberikan dan diterima taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampunkan oleh Allah dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, anak-anak kita dijadikan anak yang saleh dan salihah, yang berbakti kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada ibu bapanya dan kepada umat Islam seluruhnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesihatan, keafiatan, dan juga diberikan umur yang panjang di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul. Dan juga sekiranya sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada Fatimah binti Abdurrahman, yang insya-Allah beliau akan menjalani pembedahan pada hari Jumaat ini. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kejayaan di dalam pembedahan tersebut, dan diberikan keselamatan dan kesembuhan, dan diberikan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa juga khusus kepada Muhammad Zaini bin Saleh yang menghidapi kanser tulang stage yang keempat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran dan ketabahan kepada beliau, dan juga kesabaran khusus juga kepada keluarga beliau, dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelapangan dan kemudahan dalam segala urusannya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat kepada kita bala wal waba wal ghala, dan diberi, dan juga daripada fitan wal mihan, daripada fitnah dan juga ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kesejahteraan, kebahagiaan, keselamatan fi dunia wal akhirah. Wa alamana wa asrafuna salih udkhul niyatina fi niyatihim wa amalana fi amalihim wa kulli salih jami'a fi dunya wal akhirah. Allahumma salli ala Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir